Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekarang. Kita lebih-lebih. Jadi pasal orang nasi dengar sama je kan. Betul. So kita kasih perubahan kepada mereka. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Ya Ke. Thank you once again. Yes. Kerana sudi bersama kami. Betul. Di podcast Oh Ya Ke. Dah berminggu berhari-hari. Okeylah, berhari-hari, bertahun-tahun. Baru berapa bulan. Baru dah 3,000 bulan. 3,000 bulan. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Thank you so much. Inna anzalnahu fi. Thank you so much everybody kerana sudi bersama kami. Korang dah support kita so much. Kita really appreciate. Aku pernah post benda ni juga. Aku cakap every single like, comment, view daripada korang tu is really meaningful pada kita lah. And jangan lupa untuk share sebab like I said, benda yang kita tu share tu boleh jadi pengajaran untuk korang, boleh jadi pengajaran untuk orang lain. Kalau orang lain tu ternampak post korang tu, orang boleh belajar something tu, adalah ganjaran untuk korang. So jangan lupa. Dan episod kali ini ditaja khas oleh Khalifa Realtor. Kalau korang nak jual beli rumah, nak sewa rumah, kedai, nak apa-apa yang terkena dengan property lah, boleh saja hubungi mereka di 8892 5882. 88925882. Yes. Dan don't forget to follow mereka di IG, laman sosial TikTok mereka lah, dan juga Facebook mereka lah di Khalifa Realtors. Khalifa macam mana spell? KHALIFA Realtors. So kalau korang nampak ada 3 orang tu, itulah mereka. Yes. Okay, topik pada hari ni lah kita push forward lah. Yes. Sebab push je banyak. Memang every time sekarang kita dah try something baru. Kita selalu nak tebuk Ustaz Fadli. Biasa kita dengar dekat Malaysia tu orang buat tebuk Al-Quran. Hari ni kita tebuk sirah. Allah. So it's something interesting lah. Sebab like I said, there's a lot of sirah-sirah Nabi tu banyak orang tak tahu. You know, and like we always say, setiap cerita tentang Nabi tu is pengajaran pada kita. So kita should learn lah. Okay, so sirah pada hari ni, kita belajar tentang kita dah cover hijrah daripada Mekah pergi Madinah. I think kalau orang semua tahulah kan, hijrah kita dah cover tak? Hijrah Mekah pergi Madinah. Ada dah? Tak tahu Not sure. Sebab kita dah al-badru alaina. Kalau korang tak tahu, korang pergi look it up, atau korang tengoklah kita punya social, kita ada cover yang Masjid Quba. Masjid Quba tu semua tu is the penghijrahan lah. Tapi hari ni kita nak coverkan penghijrahan yang lagi satu, yang something is new for me juga. Yes, this is new for me. Just now I just read the buku sirah lah kan, daripada pasal kita test Ustaz Fad, so kita lah baca dulu. So hijrah ke Habasyah. So ni happen bila ni? Bila penghijrahan ni? Dia punya peristiwa ni berlaku ketika Nabi SAW masih lagi di Mekah. Masih dakwah lagi. Belum hijrah ke Madinah. Belum. So masih di Mekah lagi. Kemudian Nabi SAW mendapatkan kecaman-kecaman daripada orang-orang Quraisy. Sebab apa? Sebab Nabi SAW berdakwah, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Yang mana pada masa tersebut, untuk orang-orang Quraisy ni, mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang mana Tuhan mereka banyak. Dan dulu, kalau nak tengok dulu dengan sekarang Kaabah di sekelilingnya orang tawaf apa semua dan kosong kan, tak ada apa-apa kan. Tapi untuk zaman dulu, di sekeliling Kaabah tu banyak berhala. Ada berhala-berhala. Ada yang sampai katakan lebih daripada 300 berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Dan orang-orang pun masih juga tawaf. Tawaf. Sebab mereka masih lagi percaya kepada ajaran daripada Nabi Ibrahim AS. So maknanya ia menjadi bukan suatu ajaran, tapi bagi mereka adalah suatu culture ataupun tradition, adat yang dibawa oleh Nabi Adam. Padahal adalah agama Islam. Betul. Jadi, tapi perbezaan dulu dengan sekarang disebutkan dalam salah satu kitab
sirah dikatakan bahawasanya untuk orang-orang kafir dulu ketika mereka tawaf, mereka tawaf dalam keadaan maaf kata tidak berpakaian dan sambil menepuk tangan dan bersiul-siul. Sambil whistle. Macam macam orang-orang hutan, bukan orang hutan lah Macam dia. Macam buka baju. Jangan. Baju ni Khalifah Khalifah Reuters punya. So mereka lakukan seperti itu yang di mana jauh sekali daripada ajaran Islam. Yang di mana ajaran Islam kita sebagai orang Muslim kan kita akan pakai ihram. Yes. Walaupun dalam tidak berpakaian apa-apa tapi kita tetap menutup aurat kita. Yep. So pada masa tersebut Nabi SAW dapat kecaman-kecaman yang sangat teruk sekali ketika berdakwah, dan juga orang-orang Quraisy banyak memerangi ataupun kadang-kadang sampai memukul orang-orang Islam disebabkan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW pun mengeluarkan suatu idea agar orang-orang Muslim ni hijrah ke Habasyah. Utopia. So Habasyah, dulu Habasyah. So sekarang kita panggil sebagai Ethiopia. Jadi Habasyah ni ketika Nabi SAW suruh para sahabat untuk pindah ke sana, hijrah ke sana. Sebab apa? Sebab terkenal pada masa tersebut ada seorang raja, Najashi, yang dia seorang yang Kristian, mana ikut kepada, sebetulnya ikut sama ajaran Islam, cuma perbezaannya adalah dia tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabi-nabi sebelum semua sama kan. Macam kita Kristian, dorang pun ada all this macam Yusuf, all this macam Daud, David, Abraham, apa semua. Ikut Injil lah. Yes, so is exactly betul-betul ikut kepada Injil Ahlul Kitab lah. Jadi suruh hijrah ke sana. Jadi para sahabat semua hijrah ke sana. Dan ketika hijrah sana dia kena naik kapal. Naik kapal. Jauh juga ni. Naik kapal bro. Yes. Jadi kalau you tengok daripada Saudi tu, Saudi nak cross tu dia ada river. Yes, ada laut. So dai-dai nak kena naik kapal. So dia tak boleh berenang ataupun naik unta apa tak boleh. Unta tak boleh swim tak? Okay. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy ni dapat tahu yang orang-orang Islam, orang Muslim yang nak hijrah ke Habasyah, nak minta perlindungan daripada Raja Najashi tu, dia cepat-cepat datang lah. Jadi macam dia kejar. Jadi ketika Nabi para sahabat Nabi SAW situ dihadapkan di hadapan Raja Najashi ni, orang-orang Quraisy pun datang. Kemudian orang Quraisy bilang yang agama dia adalah agama yang tidak betul, yang melanggar daripada kepercayaan nenek moyang kami dan lain-lainnya. Tapi Raja Najashi berikan kesempatan kepada kaum muslimin situ untuk sebutkan apa agama yang kamu bawa dan apa kebaikannya. Maka disebutkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya, yang mana kamu juga beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang sebelum, iaitu di antaranya Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub dan lain-lainnya. Maka dikatakan dalam Islam juga kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Dan kemudian kita tidak boleh mengambil harta orang lain. Kemudian kita perlu untuk menyayangi anak-anak yatim dan lain-lain. Maknanya disebutkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kemudian Raja Najashi itu pun melihat kepada orang-orang Quraisy, mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang kejar tadi itu, kalian semua balik, dan kaum muslimin mereka di bawah pemerintahanku, mereka akan aman seaman-amannya. So ini menunjukkan bahawasanya Raja Najashi ini cukup adil sebagai seorang raja. Tapi pada masa tersebut belum masuk Islam lagi. Yalah, pasal dia masih penganut masih penganut Kristian lagi kan, pure Kristian. Kemudian setelah itu baru sempat untuk hidup beberapa lama. Kemudian ada suatu ketika waktu kat umrah, pernah ingat tak tentang Masjid Ghamamah? Masjid Ghamamah tu maknanya apa? Awan. Masjid yang awan. Yang mana Masjid Ghamamah ni Nabi SAW pernah solat di situ. Bukan bukan masjid. Dulu padang besar kan. So ada awan. Yes. Nabi SAW solat Idul Fitri, Idul Adha dan juga istisqa, iaitu doa minta hujan. Dan
awan kan mengilingi, menaungi Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan disebutkan, ni tak ramai orang tahu, di daerah situ juga yang Nabi SAW pernah solat jenazah gaib. Tahu tak, solat jenazah pun boleh jenazah gaib. Maknanya jenazah tu tak ada kat depan ni. Tapi solat untuk siapa? Raja Najasyi. Rupa-rupanya Najasyi dah masuk Islam. So bila kan Rasulullah dengan para sahabat pergi hijrah ke Ethiopia tu, ke Nabi SAW masih nak Mekah. Oh, Nabi SAW tak ikut? Tak ikut, masih Mekah lagi. Oh, ni some muslimin. Some muslimin untuk pergi sana dulu. Macam mana ni? Boleh tak dapat? Oh, dia test run dulu. So Nabi SAW bukan semua terus hijrah, terus alamak habis tak boleh patah balik semua. Kalau tak. Pergi sana terus nanti kat sekali Ethiopia. Kat sana, sekali terkena, kalau terkena hukuman ke kena apa? Kau tak cerita dia terbalik kat Ethiopia tolak. tak. Ya. So, seperti itu. Itu ceritanya. Dan di antara seorang yang saya boleh sebutkan yang ke Habsyah Ethiopia, ada seorang sahabat Nabi SAW yang kita sebut sampai sekarang. Siapa? Dia berasal daripada Habsyah Ethiopia. Siapa? Bilal bin Rabah. Oh, yalah, Bilal orang Ethiopia. Bilal bin Rabah orang Ethiopia. So that means sekarang, masa sekarang ni Ethiopia banyak orang Islam? Wallahu a'lam. Sebab kita belum pernah pergi. Macam ya ke Ethiopia? Boleh. Kali bukan. Kasar dia bukan. Kita kena tombak. Datang balik. Setelah setahun, dua tahun nampak kita. Pakai daun-daun. Daun-daun. Levisan. So betul. So Bilal bin Rabah ni dia seorang hamba sahaya yang di mana dia di bawah naungan ataupun menjadi hambanya Umayyah bin Khalaf. Dah tahu cerita pasal Bilal belum? Tahu sikit lah. So Bilal ni adalah hamba kepada seorang kaya ni kan? Umayyah bin Khalaf. Then after that dia telah diperintah oleh siapa nama dia? Apa Khalaf? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dia untuk hukum siapa ni? Umar ke satu sahabat. Lepas tu dia tak nak. Dia cakap dia tak nak. Aku tu cerita Messenger. Betul. Kau jangan doubt aku punya cerita. He was asked and then he don't want. Lepas tu dia dihukum oleh dia punya because he don't want to, because dia cakap dengan dia cakap dengan bos dia lah macam no, I don't want to hukum this one of the sahabat which aku tak ingat lah. Lepas tu dia pun dihukum. Kan? Dihukum dan dia kantoi. Kantoi apa? Kantoi ikut ajaran Islam. In a positive way lah. Kantoi itu in a positive way. So ikut tu, jadi diletakkan batu besar bro. Kat atas dia? Kat atas. Letakkan kat padang pasir. I think you know padang pasir berapa panas. Yes. Kalau korang nak tahu berapa panasnya padang pasir, pergilah Jabal Malaika dan dengarlah kata-kata Ustaz Fadil Rosli untuk buka kasut kau dan pijaklah dengan tengah panas terik tu. Yes. Pijaklah. Best. Dia confident dalam bahasa kata, korang boleh saja buka kasut korang, stokis yang buka, tak panas. Aku pun confident. Tapi dia lupa, the last time dia pergi tu timing lain. Aku pergi tengah hari. So aku macam, pasal aku dah macam fikir, ni hukum, aku punya hukum ke, aku punya dugaan ke apa ni? Bukan aku semua orang kepanasan. Aku dah macam, tu aku tahan aku dalam hati aku. Tapi tu kelakar tu, pasal aku tengah turun bawah, habis aku nak go on fast. Habis aku ikut actually orang Arab ni lah. Dia tengah sprint down. Dia cakap dunia. Panas dunia. Dia cakap dunia. Aku pun dunia dan aku turun. Aduh. So dia letakkan badannya itu di padang pasir. Letakkan macam itu. Kemudian batu besar letak ke atas badan dia. Oh, nampak. Sambil disuruh sebutkan nama-nama berhala-berhala. Nama berhala untuk zaman dulu very common. Namanya Lata dengan Uzza. Latta dengan Uzza. Uzza. Lata tu yang orang minum kalau macam rasa ngantuk, minum lata. Apa Latte. Aduh. Tak adalah. Lata is yang macam orang macam bukan melata. Melata. Bagus. Okay. So suruh sebutkan, tapi Bilal bin Rabah dia hanya sebutkan satu saja. Ahadul Ahad. Maknanya yang Maha Esa. So seperti itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat tahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang hadapan Umayyah bin Khalaf. Dia bilang, yang aku nak beli ni Bilal bin Rabah. Dia beli lah. Beli. Siapa? Dengan Umar.
Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Yes. Abu Bakar banyak duit Boy. Kan? Sayyidina Abu Bakar memang kaya, banyak kan? duit. Memang kaya. Dia kaya. Memang kaya. Right. So dibeli dengan tak disebutkan harga. Dia hanya bilang beli, aku akan beli. Tak sebutkan berapa, aku beli. Zaman sekarang means open check. Oh. So kalau ada orang zaman sekarang open check, berapa? Just tulis je berapa. Means dia betul-betul kaya, bro. Dia kaya. Ini menunjukkan bahawasanya tak semestinya kita sebagai orang Islam tak boleh kaya. Betul. Maknanya kita orang Islam ni sederhana saja. Tak, banyak sahabat-sahabat Nabi SAW kaya raya. Sayyidina Umar bin Khattab, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lainnya. So it's good to have all this macam wealth. It's good as long as you know how to put Yes. I think kita dah coverkan banyak episod tentang kalau nak jadi kaya tu macam Sufi cover. You know, banyakkan sedekah. Sedekah ni semua all this important lah kan. Again kalau kehidupan tu tak kaya, jangan kecil, jangan sedih. Sebab kadang-kadang korang ni kaya dekat akhirat. Betul. There's a lot of people out there. Sebab tu rasa bersyukur je. Dah ditakdirkan kau kaya ke kau miskin ke, everybody ada dugaan dia sendiri. I feel that orang kaya tu kalau korang nak tahu, dalam neraka tu banyaknya orang kaya. Actually, so kalau korang nak sangat kaya, korang nak kena tahu dugaan dia is besar sebab tanggungjawab engkau besar. Betul. Engkau ada banyak tu bila nanti di akhirat nanti Allah akan tanya korang, dengan kekayaan aku beri kat engkau, apa engkau buat? You know, engkau sombong, engkau riak, engkau tak menderma, engkau tak sedekah, engkau tak buat whatever it is. So that's why banyak orang yang kat syurga tu adalah orang-orang yang susah, orang miskin. Sebab kita tahu how to appreciate and how to bersyukur dengan apa yang ada. True. So teruskan sikit lagi. Silakan. Sebab kemudian setelah itu Bilal pun menjadi sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Dan dia diangkat menjadi seorang muazzin, iaitu orang tukang azan. Yes. Sebab itu untuk zaman sekarang yang kat masjid-masjid apa ni semua, yang orang azan apa semua, dia panggil Bilal. Yes. Ada imam, ada Bilal. So Bilal tu is referring to Bilal bin Rabah zaman Nabi SAW. And the saddest part was bila Nabi SAW, sebab all the way Bilal akan azan, dia akan panggil semua orang untuk solat jemaah, call to prayer. Tapi the last part was ketika Nabi SAW meninggal. Bilal cannot take it. So he went out of Madinah. So went out of Madinah. What I heard was around Jordan. Jauh Jordan lah. So Jordan tu dia hidup kat situ sebagai orang biasa, bernikah dan lain-lainnya. Sebab tak boleh tahan. Jadi kesedihan. Tiap kali kesedihan. Jadi tiap kali jalan kat Madinah tu selalu ingat peristiwa dengan Nabi SAW kat sini, habis Nabi SAW kat sini, habis semua. Jadi dia tak boleh tahan, dia sedih sangat, dia pindah Jordan. Kemudian ada suatu ketika yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat rindu dengan azannya Bilal. Mereka panggil Bilal datang. Kemudian bila Sayyidina Bilal pun datang, disebabkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan lain-lainnya, datang dua cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan Husin. Dan kedua cucu Nabi SAW dikatakan dalam kitab sirah pegang Sayyidina Bilal di bahagian mukanya, kemudian katakan, ya Am Bilal, wahai pakcik Bilal, tolonglah azan lagi, kita rindu dengan azanmu. Kesiannya. Kemudian Bilal dia tak sebabkan cucu Nabi SAW, dia tak berani nak tolak. Walaupun hatinya sedih. Jadi Bilal pun azankan, cuba untuk azan. Dan ketika Bilal naik tu di atas menara, kemudian cuba untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti biasa. Dia cuba untuk tahan dia punya tangisan dia. Tapi bila masuk asyhadu anna Muhammadar, terus dia stop. Dia jatuh dan dia nangis all the way. Dan dia tak boleh teruskan hingga habis dia punya azannya tersebut. Dan setelah itu dia pun tak mampu untuk tahan lagi, maka dia balik ke Jordan. Dan dia meninggal mana? Di situ, Jordan lah, bukan di Madinah. Ada orang tahu dia punya macam makam dia ke? Ada bro. Ada? Please go. Yes. So itu Dan Bilal ni dia bukan orang yang kaya, bukan orang yang kacak apa ni semua. Dia kulit dia betul-betul gelap tau. Kita bukan nak cakap racist lah, but betul-betul gelap sebab dia African lah. Betul-betul gelap. Tapi senyuman yang manis. So dalam Islam martabatnya itu Sayyidina Bilal itu sangat tinggi sekali. So dalam Islam is never about rupa.
yang menaikkan derajat kita, tapi disebabkan oleh hati. Ya, itu dia kata-kata mutiara daripada Ustaz Fadil Rosli. Yep. Ya, kalau siapa ingin jual beli rumah tiba-tiba Yeah. Wow, that is very nice, very nice. So ingat tu kata Habasyah. Habasyah tu adalah raja. Tak, nama tempat. Nama tempat Habasyah, Ethiopia. Negara, Ethiopia. Astagfirullahalazim. Ethiopia dulu tak panggil Ethiopia, dia orang panggil Habasyah. Siapa nama Negus yang raja tu? Negus. Yes. Negus siapa? Najashi. Kalau cakap Negus nanti orang ingat lain. Tak, memang nama itu nama in English punya form. Oh, Negus tu nama English. Yes. Oh, okay. Faham. Wah. This is way before penghijrahan ke Madinah. Yes, way before. Long before lah kan. Way before. Awal-awal dakwah Nabi SAW. Right. Wow, cool. Hope you all like the story. It's a very interesting story for everybody out there. Thank you so much Ustaz Fadil Rosli. Thank you for tebukin also. Yes, insyaAllah kita akan tebuk dia lagi. Kita akan tukar-tukar lah. Kadang-kadang kita cover persirah, kadang kita akan cover macam Tufiq ke Ain ke whatever lah, Fardu Ain, whatever it is. InsyaAllah kita harap every episode ini bermanfaat untuk semua orang out there. Yes. Thank you so much. Jangan lupa untuk komen, share, like. Kalau siapa nak beli rumah, jual rumah, sewa rumah dan apa-apa kena-mena dengan property lah kan. Yes. Boleh saja cari Khalifah Realtors di 88925882 88925882. Ya, terima kasih dah follow kami di TikTok, di IG, di YouTube. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.